Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bersama Malaysia hari ini edisi Jumaat. Kalau nampak busana rakan hos wanita begini rupanya, bermakna kita berada di hari Jumaat. Hari ini 4 September 2020 bersama 16 Muharram 1422 Hijrah. Saya Ali Iskandar. Dan saya Sofia Nur Solehatun. Semoga anda keadaan baik saja. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kita di Malaysia hari ini. Dan sudah tentunya disebutkan tadi adalah hari Jumaat yang kami mendondonkan pakaian tradisi kita untuk kita menyemakkan lagi kebudayaan kita dan sebagainya. Baik, mungkin kita nak mulakan sedikit sebanyak dengan perkembangan COVID-19. Disebutkan semalam keseluruhannya terdapat 14 kes baru hari ini semalam dan telah pun dilaporkan 10 kes tempatan dan 4 kes import dan telah pun dikesan antara kluster-kluster yang mencatatkan kes baru termasuklah kluster Benteng Lahad Datu, kluster Tawau, kluster Bunga dan juga kluster Telaga. Jadi ini menjadi peringatan juga lagi sekali bagi anda yang mungkin barangkali akan membuat perjalanan dan sebagainya, anda perlu tahu keadaan semasa di semua lokasi di seluruh Malaysia untuk memastikan kita dapat mengurangkan risiko jangkitan terhadap kita sendiri. Ya, angka-angka ini seperti biasa akan dilaporkan pada setiap hari. Betul. Dan barangkali ada dalam kalangan kita yang sudah tidak begitu mengambil indah tentang angka ini, terutamanya bilangan kes yang disahkan positif 9,000 lebih ini. Dan barangkali kita lebih cenderung kepada tengok angka yang kecil baharu dan juga kes mana ataupun kluster mana kan, nama-nama kluster ini semua. Cuma sejauh mana kesedaran angka-angka ini kepada kita, sebab ada lagi pelanggaran SOP, ada yang tidak mematuhi tata cara tertentu apabila berada di tempat awam, dan juga ada yang dilihat masih lagi cuba untuk menjalani kehidupan seperti mana sebelum PKPP. Kalau saya nak kongsikan, Ali, saya baru bacakan satu artikel beberapa hari lepas. Ada dikatakan bahawa dalam satu rujukan artikel ini mengatakan bahawa terdapatnya ramai yang mempunyai atau mengalami sindrom apa orang kata terlampau overload dengan informasi berkenaan dengan COVID-19. Mungkin kita barangkali melalui perkara itu. Mungkin kita rasa terlampau sesak dengan begitu banyak nombor, angka, kelas dan sebagainya. Tapi ini bukan menjadi salah satu perkara yang membuatkan kita sepatutnya menjadi leka ataupun tidak ingin tahu hanya kerana kita penat mendengar. Betul, kerana ini melibatkan nyawa kita, keselamatan kita. Jadi kami harap agar anda dapat jumpa cara untuk menyeimbangkan state of mind ataupun kestabilan minda kita untuk terus mengetahui dan terus mengetahui lagi. Kalau anda lihat ini angka kes di seluruh dunia kan, 26.4 juta ini. Bayangkan ini kalau diletakkan di Malaysia saja, boleh dikatakan berapa? 9/10 rakyat Malaysia kalau dikira kesemuanya. Jadi, ialah seperti Sofia katakan, barangkali kita rasa macam angka ini terlalu membebankan dan sebagainya. Tetapi perkara yang mudah seperti memakai pelitup separuh muka, kemudian menjarakkan fizikal kita, itu adalah sesuatu yang tidak perlu lagi menjadi tekanan kepada kita. Sebab kita pun dah faham ini adalah norma baharu, kebiasaan baharu. Jadi laksanakan perkara itu, dan apabila katakan tempat itu ditutup, janganlah sewenang-wenangnya dibuka, kemudian diadakan acara-acara ataupun sebarang aktiviti. Kita sama-sama jaga diri kita. Ini usaha kita bersama. Dan bukan kita berdua sahaja di sini. Macam biasa kita bertiga lah di ujung sana. Apa khabar Fatri Yahya? Okay, Alhamdulillah. Dan saya pun macam kalian juga masih lagi berjuang dengan kita sesuaikan diri dengan norma baru kehidupan. Dan semalam pun banyak ini juga sebenarnya terpun memaksa pelbagai organisasi dan juga industri untuk mencipta satu lagi kelainan dalam operasi mereka. Kalau dalam bidang pendidikan, kita sedari bahawa terjejas akibat peperiksaan tidak ada seperti UPSR dan PT3. Bagaimana memaksa kepada pihak kementerian untuk kreatif mencari solusi bagaimana untuk menempatkan pelajar yang memohon ke SBP ataupun ke MRSM. Jadi apakah faktor penilai parameter yang terbaik untuk memastikan mereka ini juga dapat sampai ke impian mereka. Kalau di varsity, apa mungkin yang perlu dilakukan untuk memilih pelajar disebabkan tidak ada satu indikator yang jelas seperti peperiksaan yang mereka menggunakan pelbagai taksiran, memaksa semua orang untuk kreatif. Dan bisa kata kalau sekolah-sekolah yang masih lagi memang ada 2 sesi ataupun sekolah-sekolah yang memang tak muat lah kalau muatkan semua pelajar, bagaimana untuk sesuaikan dengan norma baru kehidupan ini. Adakah selamanya akan ada
kelas yang berganti ataupun yang ada selang-seli. Mungkin hari Isnin tak payah pergi sekolah. Selasa ganti orang lain. Dan berdasarkan mungkin pemerhatian saya, luahan yang kita dengar melalui pelbagai individu, katanya ini sangat memberi impak kepada perkembangan sasiah pelajar, perkembangan intelektual dari segi moral untuk belajar, malah juga memberi impak kepada nutrisi individu. Misal kata dah biasa kat rumah memang ibu bapa terjejas pendapatan. Jadi anak-anak ni mengharapkan makan yang berkualiti di sekolah. Tapi sekolah pun hari tertentu saja. Jadi program seperti dulunya ada RMT terjejas. Jadi impaknya bukan hanya kepada sasiah yang malas belajar, mungkin jadi terkurung, dan juga kalau yang kategori B40 yang tak mampu tu, misal kata kalau ibu tunggal ada 5 orang anak yang bersekolah, gadget ada satu saja. Perkongsian untuk dapatkan akses kepada maklumat itu sangat terhad. Ya, betul. Jadi impaknya akan berterusan, dan misal kata kita pun akan setia ataupun kena hormat kepada PKP ini sampai hujung tahun. Betul. Dan misal kata kalau disambung, impaknya akan berterusan. Itu cabaran hebat terutama bagi golongan yang bersasar ini. Tapi saya percaya dalam kita berhadapan dengan cabaran kekangan ini, pembangunan sasiah dari segi mengenal pasti parameter berdasarkan sistem persekolahan dan sebagainya, kan, silibus dan sebagainya. Sebagai manusia ni kita mesti akan belajar sesuatu daripada apa yang berlaku. Barangkali ini generasi yang boleh dikatakan skip 1 tahun tak pergi sekolah, mesti ada sesuatu yang baru yang dipelajari, menyesuaikan diri dengan keadaan dengan norma baru ini. Ini boleh menjadi sebahagian daripada penceritaan kita apabila dalam 5-10 tahun akan datang, kan. Sebab saya yakinlah walaupun terkesan tidak ada program tertentu, tidak ada keupayaan untuk ke sekolah dan sebagainya, mesti ada sesuatu yang kita pelajari. Mesti ada satu pengalaman yang kita lalui yang membentuk kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul. Sebab tak semestinya kalau kita tak pergi sekolah, kita tak akan belajar sesuatu. Sebab kita mungkin miss kelas tapi kita learn something new. Itu pada pandangan saya lah. Tapi selepas itu seboleh-bolehnya kita akan cuba kembali kepada kebiasaan sebelumnya lah, mudah-mudahan. Sebenarnya saya khawatir juga sebenarnya bagi kestabilan minda anak-anak kita. Mungkin barangkali kita tahu, tapi cara untuk kita sebagai ibu bapa ni untuk memastikan mereka faham dan tidak tertekan sama dengan kita. Betul. Itu yang mungkin kita boleh perhalusi lagi lah. Itulah mungkin bagi golongan yang ada keistimewaan, kan. Yang ada akses kepada mungkin tuition dan mungkin kewangan lebih, mungkin ada corak yang dapat mereka bawakan. Tapi bagi golongan yang tidak nasib baik waktu ini, mereka terpaksa kerja keras, ataupun yang paling penting sekali nak mendapatkan kekuatan motivasi lah, arah tuju. Sebab ada yang nak berjuang dengan SPM dalam lebih kurang 4 bulan lagi, tetapi kesiapsiagaan itu tidak ada, disebabkan mungkin environment telah pun berubah dan sebagainya. Baik, kita tinjau apa paparan akhbar untuk hari ini, hari Jumaat yang bahagia. Kita mulakan dengan berita harian terlebih dahulu. Ini muka hadapan, sekatan masuk warga asing diperluas. Kerajaan meningkatkan lagi kawalan sempadan negara daripada kes import COVID-19 dengan menyekat kemasukan warga dari negara yang mencatatkan kes positif melebihi 150,000 mulai Isnin ini. Antara negara terbabit ialah Amerika Syarikat, Brazil, Perancis, United Kingdom, Spanyol, Itali, Arab Saudi, Rusia dan Bangladesh. Sebelum ini, sekatan diumumkan ke atas warga India, Indonesia dan Filipina. Nampak diperluas negara-negara yang kebiasaannya membantu menjana ekonomi negara dari segi pelancongan dan macam-macam lagi. Sekarang ni terpaksa disekat. Jadi pastinya ada kesan, dan anda boleh baca lanjutannya di muka surat 2. Malaysia Singapura tingkat kerjasama cegah COVID, dan juga antara lain yang di bawah tu, rakyat dari negara catat lebih 150,000 kes disekat. Kita harap bila sebut nombor 150,000 ni, kita bukan rasa macam nombor biasa. 150,000 ni membabitkan individu yang begitu ramai. Betul. Kan? Ya, okey. Dan anda boleh lanjutannya lah, dan kenyataan daripada Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pusat 2. Okey, itu di berita harian. Seterusnya di berita harian kita teruskan di News Straight Sams. Ini berkenaan dengan gangguan bekalan air yang pastinya telah pun anda dengari sejak semalam lagi. Di halaman utama juga disebutkan di NST, water pain ataupun what a pain. Once again, an unscheduled water cut in the Klang Valley due to contamination. Irate residents demand urgent solutions and punishment against those culpable, as the situation is unacceptable but keeps reoccurring. Dikatakan di sini, the unscheduled water disruption affects 7 major districts in Selangor and Kuala Lumpur, involving thousands of households from yesterday, showing negligence on the part of the authorities in protecting river reserves from being polluted. Jadi setakat ini apa yang difahamkan adalah 4 loji rawatan air terpaksa dihentikan operasinya kerana disebabkan oleh pencemaran sumber air mentah di Sungai Selangor. Dan ada yang menyatakan bahawa
pihak berkuasa perlu memperkukuhkan lagi pantauan di benteng sungai dan lebih tegas dengan mereka yang melakukan pencemaran, tidak kisahlah bagi mereka yang individu ataupun mereka yang menjalankan industri perkilangan dan sebagainya. Ini menjadi tanda tanya yang cukup besar kerana ini bukan kali pertama tapi banyak kali, dan mungkin saban tahun, setiap tahun tu mungkin 2-3 kali kes ini kita dengarkan. Dan di halaman ketiga juga ada dikongsikan di sini, Klang Valley residents fed up with water disruptions. Pastinya ini menjadi luahan hati ramai penduduk di Lembah Klang yang terganggu dan inginkan solusi yang muktamad untuk memastikan kita tidak melalui perkara seperti ini lagi. Ya. Di halaman kedua, 3 New Straits Times. Kalau kita suka tengok cerita perang kan, antara strategi perang yang paling tempat yang paling perlu dijaga ialah kawasan air. Tempat tahan air untuk minum. Ada sebab tertentu? Ya, sebab itulah asas, perlu asas. Life-nya. Jadi perlu dilindungi. dilindungi sebaik-baiknya. Jadi barangkali ini boleh dijadikan perumpamaan atau analogi lah. Tetapi pentingnya menjaga. Memang kita tidak dapat orang kata orang yang tidak bertanggungjawab ni akan menghubankan segala sisa toksik dan juga sisa pencemaran ni memang akan sentiasa ada. Cuma kita harapkan pemantauan seperti dibacakan dalam NST tadi untuk terus memastikan air yang masuk ke dalam loji itu adalah betul-betul keselamatan atau dipantau sebaik-baiknya. Kita harapkan penonton yang terjejas, yang terkesan dengan situasi ini dapat menggunakan air dengan berhemah. Dan kita bukannya ini perkara yang baharu, cuma kali ini tidak berjadual lah. Tidak berjadual. Jadi kita tak dan tahu sehingga bila pun kita tak tahu. Ya, betul. Kurangkan penggunaan air yang tidak sepatutnya. Dan kalau boleh di musim hujan sekali-sekala ini, barangkali nak tak ada air ke untuk mencuci kereta dan menyiram pokok, boleh dilakukan. Anda kena pasti semua informasi yang sahih sahaja, kita tekankan sahih sahaja di laman sesawang bagi portal-portal kerajaan yang menyatakan keadaan semasa bagi situasi ini. Baik, kita perkongsian di Harian Metro dan Utusan Malaysia bersama dengan Fatri. Okey, ini paparan di Metro, Detik Cinta Bersatu, Mirap Cinta Mira, di mana Mira Filzah sah bergelar isteri kepada adat kepada Timbalan Menteri malam tadi. Pelakon popular Mira Filzah yang berusia 27 tahun sah bergelar suami kepada Wan Emir Asta Wan Muhammad Khairil Anwar, 30 tahun, anak kepada Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tuan Khas Datin Mastura Muhammad Yazid dalam majlis pernikahan yang berlangsung malam tadi. Dan pasangan itu dinikahkan oleh bapa Mira iaitu Badiuzzamanan Abdul Khalik. Pada majlis yang berkenaan, pihak lelaki menyerahkan mas kahwin berupa gelang tangan dan 9 dulang hantaran serta berbalas 11 oleh pihak perempuan. Dan bagaimanapun jumlah wang hantaran dirahsiakan. Antara barang istimewa yang dikirimkan ialah jam tangan yang dihantar ke Hong Kong untuk proses pengukiran nota pendek Mira kepada suaminya. Dan tidak hanya itu, 5 daripada 11 hantaran dari pelakon itu dibuat sendiri oleh nenek Mira yang berusia 81 tahun. Antaranya ialah kek, tepak sirih halwa dan biskut serta sirih junjung. Dan selain itu, kek pernikahan Mira juga dibuat oleh air tangan nenek kesayangannya. Dan pastinya dengan aroma yang begitu sederhana menjadikan ia sesuai dan melambangkan kemurnian cinta yang dijalin. Yang saya juga difahamkan bahawa detik mereka berkenalan amat singkat tetapi memberikan impak yang sangat berbeza. Dan ini antara perkahwinan ataupun pernikahan yang amat dinantikan sesuai dengan status beliau sebagai bintang paling popular berita harian yang telah dinobatkan pada tahun lalu. Dan mendapat liputan meluas trending di segenap sosial media. Dan di Twitter sahaja ada lebih kurang 10,000 tweet yang mengucapkan tahniah dan berkongsi pelbagai cerita lucu dan sebagainya tentang pernikahan ini. Tahniah kita ucapkan kepada Mira Filzah dan suami. Betul. Semoga berbahagia. Ke anak cucu. Ke anak cucu, ke syurga. Ya. Ni macam nak pergi kenduri kahwin pun ya juga kan? Itulah tu, saya dah bersedia dah ni. Dah bersedia untuk majlis resepsi. Okey, dan dari masa ke masa kita akan bawakan perkembangan lah tentang perkahwinan Mira Filzah dan pasangannya. Ya, dan pasangannya. Kita juga ada perkongsian di Utusan Malaysia. Mungkin barangkali saya boleh kongsikan di sini. Dan sebelum itu, paparan lagi di Metro tentang artis Kumin yang meninggal dunia. Bekas anggota kumpulan Kutu, Kumin, 49 tahun, meninggal dunia di rumahnya di Taman Lembah Maju, Pandan Indah. Dan berita kematian Kumin atau nama sebenarnya Kuzaimi Ismail disahkan rakan baiknya yang juga pelakon Yang Kasim. Yang ketika dihubungi, berkata dia dihubungi isteri Kumin, Nur Ashikin Jusuh pada jam 12 tengah hari untuk mengaklumkan berita sedih itu. Dan isterinya keluar
membeli makanan. Bagaimanapun apabila kembali ke rumah dia mendapati kumin berada di atas lantai di tepi katil. Dan kebiasaannya kumin akan berada di atas katil, tapi kali ini kedudukannya berbeza sama sekali dan tak pasti sama dia terjatuh ataupun sebaliknya. Jadi pada 31 Julai lalu, Kumin dimasukkan hospital akibat angin pasang dan air berlebihan pada badan dan dibenarkan untuk keluar pada 7 Ogos. Dan dimaklumkan bahawa jenazah Kumin akan dibawa ke Hospital Ampang untuk proses bedah siasat sebelum dibawa ke Masjid Al-Azim Pandan Indah. Dan dimaklumkan bahawa jenazah dikebumikan di Seri Menanti, Negeri Sembilan pada hari ini. Dan pada anda yang membesar pada era 90-an pasti tahu lagu mereka yang hits. Dan ini memandangkan bahawa telah pun kedua anggota kumpulan Kutu iaitu Kumin dan Kuman tidak ada lagi di bumi yang fana ini. Dan ini satu berita yang menyedihkan sebab mereka ini memberikan warna kepada industri. Ketika zaman itu banyak lagu balada ataupun lagu-lagu yang berkonsepkan cinta, tapi mereka ni membawakan satu yang ceria, yang komedi, tetapi kini kumpulan Kutu hanya tinggal kenangan. Itu laporan ataupun perkongsian di Metro untuk hari ini, hari Jumaat. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Kumin. Bismillah. Semoga roh Allah sentiasa dicucui rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang soleh. Pastinya ini menjadi salah satu perkabaran yang sangat menyedihkan bagi para peminat keluarga juga. Dan kami berharapkan agar semua dan para keluarga sentiasa dalam keadaan yang kuat, insya-Allah. Amin. Okay, baik, kita perkongsian di utusan Malaysia. Pasti ini berkenaan juga dengan mereka yang masih berdegil dan mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. 109 masih berdegil ke kelab malam. Dikatakan di sini, walaupun peringatan tegas diberikan dengan lesen perniagaan boleh dibatalkan, namun masih terdapat 109 individu yang degil menghadiri aktiviti di pub dan kelab malam, sekaligus menunjukkan masih ada pengusaha premis yang tidak gentar dengan arahan kerajaan. Dan Menteri Kanan Keselamatan berkata kesalahan mengingkari pematuhan prosedur operasi standard PKPP itu dikesan berdasarkan Task Force Operasi yang diketuai Polis Diraja Malaysia melibatkan pemeriksaan di 51,809 premis pada 2 September lalu. Dan setakat ini seramai 198 individu ditahan atas kesalahan ingkar PKPP. Dan 184 individu telah pun dikenakan kompaun dan 9 individu di reman dan 5 individu lagi diikat jamin. Pastinya ini menjadi peringatan walaupun kita dalam peringkat dipanjangkan PKPP sehingga 31 Disember, tidak bermaksud kita boleh menjadi leka, kita tak maksud kita boleh mengingkari dan sesuka hati melakukan apa sahaja tanpa mengikati terdapatnya SOP ataupun prosedur yang telah pun ditetapkan untuk keselamatan kita. Inilah pengorbanan berhadapan dengan pandemik ini. Okey, itu antara perkongsian di akhbar. Anda boleh dapatkan akhbar-akhbar pilihan secara online ataupun secara fizikal ni. Teruskan berikan sokongan kepada akhbar fizikal, format konvensional ni. Sebab kalau kita ikutkan apa saja peristiwa yang besar berlaku, orang akan share surat khabar naskah fizikal, termasuklah saya. Kecewa kalau hari itu dah habis dijual. Tengah itu kita pergi ke Balai Berita hari itu. Ini dinamakan apa formatnya? Ini tabloid. Compact. Tabloid format. Yang besar tu broadsheet. Nampak tak? Ya, okey. Penyesuaian kepada situasi terkini. Dan ini sedikit wara-wara untuk penonton anda, terutama dalam kita menyesuaikan diri dengan keadaan untuk menjadi usahawan dan sebagainya kan. Inisiatif realisasi impianmu bersama Shell menawarkan peluang kepada anda untuk menjual produk anda di seluruh Shell Select di Malaysia. Ini seluruh, bukan tempat tertentu saja di Malaysia. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh dapatkan di www.shell.com.my. Sekarang sedang menjadi trend stesen minyak menempatkan ruang untuk siapa nak berniaga. Kan. Sangat bagus. Sangat, kita rasa macam dekat je dengan kita. Kalau kita pergi setiap petrol station berlainan itu, saya suka variety-nya. Tak sama dah. Jadi ini menjadi satu peluang untuk anda semua. Kalau anda mempunyai produk yang ingin ditampilkan, anda boleh hubungi Shell secepat mungkin. Baik. Kita banyak perkongsian hari ini. Pastinya kita ingin mendalami juga bagaimana kita ingin melihat penyesuaian kita terhadap gangguan bekalan air tidak berjadual membabitkan 1,292 kawasan.
Kita akan bersama dengan Fatri Yahya untuk perkongsian yang itu dia. Dan saya lihat daripada tweet yang terkini di Air Selangor di Twitter menyebut bahawa maklumat terkini gangguan bekalan air tidak berjadual di 7 wilayah berikutan pencemaran sumber air mentah. Dan maklumat gangguan mereka katakan bahawa boleh dapati di Facebook, Instagram dan juga aplikasi Air Selangor di laman sawang.airselangor.com. Namun maklumat terkini yang kami terima ataupun yang dikirimkan dalam tweet berkenaan menyebut bahawa loji rawatan air Sungai Selangor pada fasa 1, 2 dan 3 dan rantau panjang masih belum beroperasi. Dan loji rawatan air ataupun LRA Sungai Selangor fasa 1, 2 dan 3 dan rantau panjang masih belum beroperasi sehingga jam 9 malam tadi kerana pencemaran masih lagi dikesan di muka sauk loji-loji dan berada pada tahap 1 tan. Dan bantuan bekalan air akan terus diagihkan melalui lori-lori tangki air. Pengguna disarankan mendapatkan bekalan air melalui pilih-pilih awam dan pusat khidmat setempat PKS yang sedang beroperasi 24 jam sehingga bekalan pulih sepenuhnya. Dan tinjauan di Air Selangor mendapati bahawa komuniti itu dibanjiri lebih daripada yang mendapat interaktif daripada lebih 100 pengguna yang tidak faham tentang penjelasan indikator berkenaan. Dan ada yang menyebut bahawa tidak mendapat notis awal dan juga tidak ada kemaskini yang sangat tepat ataupun jaraknya lama. Orang nanti walaupun masuk ke aplikasi berkenaan tidak ada maklumat yang terkini dan jadi difahamkan sehingga ada. Jadi kalau kita membaca di Twitter ini pastilah ramai yang menghamburkan rasa marah kerana tidak ada maklumat yang tepat ataupun diberikan. Jadi tidak dinyatakan langkah yang akan diambil, jangkaan masa. Estimated time itu tidak disebut dan sekurang-kurangnya pengguna dapat maklumat terkini lah. Bisa kata pukul 11 apa jadi, pukul 7 apa jadi. Tapi yang ada hanyalah maklumat yang setakat semalam saja. Dan ini kita harapkan akan mendapat reaksi daripada pihak Air Selangor. Kerana yang paling suka pada ketika ini ialah sebab ini sumber kehidupan. Yang paling suka ialah tentang maklumat yang berterusan yang mereka mahukan. Supaya pengguna yang jumlahnya begitu ramai ini tidak tertanya-tanya ataupun tak tahu ke mana arah tuju untuk disalurkan aduan. Ya, betul. Pastinya banyak sebenarnya yang kita perlu ketahui juga sebelum kita melemparkan kata-kata yang mungkin kita dalam keadaan marah dan sebagainya. Tapi kita juga perlu memahami bahawa pihak ini masih dalam keadaan yang bertungkus lumus untuk memastikan terdapat cara untuk memulihkan keadaan. Kita difahamkan insiden pencemaran ini disyaki berpunca dari premis perindustrian di kawasan Sungai Gong melakukan pelepasan berbau seakan pelarut ke dalam sungai. Jadi apabila ini berlaku, ia akan memasuki ke anak sungai dan memberikan impak yang cukup meluas lagi kerana ini pastinya membabitkan sumbalan bekalan air kita. Kita melihat juga akan menjejaskan industri. Banyak industri yang beroperasi, yang mula beroperasi, yang kembali aktif untuk selepas PKP ini. Jadi mereka mahukan relevant information seperti mana yang telah pun dinyatakan tadi. Dan juga dan yang terkini kita dapat maklum balas yang dikongsikan pada jam 7 pagi tadi ini yang paling terkini kita perolehi lah. Dan seperti yang diinginkan oleh rakyat, ia memberikan sesuatu perkembangan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dinantikan dan barangkalilah yang boleh mereda dan melegakan sedikit rakyatlah dengan memberitahu jangkaan bila. Setidaknya walaupun tidak ada sebarang waktu yang spesifik, seboleh-bolehnya. Contoh macam dalam minggu ni insya-Allah kita akan supaya ada kelegaan sedikitlah. Tapi kita faham pihak yang terbabit ni sedang mengusulkan sesuatu dengan sepantas mungkin sebab ini membabitkan keperluan asas. Dan juga mereka mempersoalkan bagaimana mungkin progres bagi kes yang terdahulu sebab dalam tahun ini pun dah berapa kali notis yang diberikan penggangguan sebegini dan tak silap saya pernah juga berlaku ketika April yang menyebut bahawa juga kerana pencemaran bau dan juga diberikan maklumat bahawa ia telah beroperasi semula. Jadi itulah pengguna ni ternantikan apa maklumat terkini sebab mereka hanya boleh memberi komen tetapi tidak ada ruang interaktif. Ataupun kalau bisa kata kalau nak menunggu sampai 3 petang ini, itulah dengan pelbagai keperluan yang dapat kita lakukan terutama hari ini hari Jumaat
di kawasan surau atau masjid yang tak ada air. Yang ini juga akan menjejaskan ibadah kepada masyarakat setempat. Saya rasa apa yang memberikan kekhawatiran bagi orang ramai adalah apabila disebutkan bahawa kita perlu mencari air di pilih air awam secara sendirinya kerana kesemua tangki air telah pun dikerahkan ke tempat-tempat yang memerlukan seperti hospital. Terutama sekali kita dalam keadaan memerangi wabak COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar walaupun kita dalam keadaan yang tidak tahu, tidak menentu, kita tetap dapat mengawal dirilah apabila mengenakan komen-komen di dalam media sosial sebagainya. Ini tidak membantu jika kita melemparkan kemarahan kalau kita sebut tentang baldi, kalau rumah tu di tingkat yang tinggi kan, di kawasan PPR contohnya ataupun kawasan mungkin tingkat 5 yang memang tak ada lift juga mencabar, terutama kalau ada mereka yang terjejas. Kita akan dapatkan maklumat kalau ada yang terkini sebelum jam 9 kami akan cuba salurkan. Kalau tidak langsung mungkin di Facebook MHI untuk anda mendapatkan maklumat yang jelas. Dan saya hubungi ataupun rujuk kepada Ais Selangor untuk maklumat yang setepatnya. Okey, sebelum tu kita nak maklumkan apabila disebutkan pengundi disarankan untuk mendapatkan keperluan air melalui pilih-pilih awam ni, maknanya barangkali akan ada orang beratur yang berhimpun. Jadi pastikan jaga tata kelola kendiri itu ya. Okey, baik, itu antaranya. Kita nantikan perkembangan dari masa ke masa. Kita nak cerita benda yang menggembirakan sikit. Menggembirakan. Kan? Ya. Okey, Siapa yang mula? Yang pakai baju macam nak pergi kenduri lah. Kembali kita nak berkongsi dengan anda pastinya ini berkenaan dengan majlis pernikahan Mira Filzah dan pasangan. Kita berkesempatan untuk melihat bagaimana situasi dan suasananya di sana. Mari kita saksikan. Okey, kita nak ucap tahniah kepada pasangan Mira Filzah dan Wan Emir Astar yang bakal diijab kabul ataupun diijab kabul pada semalam hari ini. Hari ini. Artis dan pengacara malam tadi. Jadi artis dah mula balik skripnya. Okay, artis dan pengacara berusia 27 tahun ini akan menamatkan zaman bujangnya bersama pasangan pilihan yang merupakan anak kepada Timbalan Menteri di Jabatan Hal Ehwal Khas Perdana Menteri Datin Mastura Muhammad Yazid. Sedikit latar belakang berkenaan kisah perkenalan mereka. Mira dan Emir berjumpa buat kali pertama pada Oktober 2019 di mana Mira ditemani rakan baiknya dan secara kebetulan kedua-dua belah keluarga merupakan rakan keluarga menjadi antara sebab Mira dipujuk ibunya sendiri untuk berkenalan bersama Emir. Dan tidak ada publicity meluas tentang pertunangan mereka. Hubungan yang bagaikan dirahsiakan serat mungkin. Ini dijangka lah sebenarnya kan. Dan pertunangan berlangsung pada 17 Julai 2020. Majlis akad nikah pula berlangsung malam tadi dengan hanya jemputan seramai 250 orang yang mematuhi syarat piawaian COVID-19 yang diperketatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan dua lagi majlis dijangka akan berlangsung hari ini di Putrajaya dan juga di Pulau Meranti Puchong pada 6 September nanti. Katanya sweet and simple lah kan. Nampak keadaan yang Angkat tema Mihrab Cinta yang berkonsepkan kubah berbentuk Islamik. Sebagai membalas pemberian iringan dari pihak lelaki, saya mewakili keluarga perempuan ini membalas dengan 11 tulang yang diisi dengan pelbagai perangan untuk putera yang dikasihi. Tanpa membuang masa, saya dengan ini mengumumkan langkah masuk pengantin perempuan Nur Amira Filzah Haji Badi'uz Zaman yang ditemani ibunda tercinta Puan Haja Faizatul Akmal Datuk Hisan ke Persada Pelaminan. Baik, pastinya antara hantaran istimewa Mira untuk Emir merupakan surat jam tangan dihantar khas ke Hong Kong untuk proses pengukiran nota pendek Mira kepada Emir yang diukir di belakang jam tersebut dan 5 daripada 11 hantaran dari Emir dibuat sendiri oleh nenek Mira yang kini berusia 81 tahun. Antaranya kek fondant, tepak sirih, sirih junjung, halwa dan biskut. Ini nampakkan di sini ini satu acara yang begitu tinggi nilai kekeluargaannya ini. Ya. Cuba ramai mungkin tanya apa nota pendek yang ditulis tu. Wan Emir Astar bin Wan Muhammad Khairil Anwar. Aku nikahkan akan dikau dengan putriku Nur Amira Filzah binti Badi'uz Zaman dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. Aku terima nikah Nur Amira Filzah binti Badi'uz Zaman dengan mas kawinnya seutas gelang emas tunai. Al-Fatihah. وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين. Biasa sebelum tu dah menangis lagi dengan mak dah.
Tapi bila dah sampai sini apa semua, sebab kita dah lepaskan menangis sebelum. Jadi dia kat sini lebih tenang lah. Memang terasa amanah itu dipas pada saya sebab dulu Abah pun, saya panggil Abah, pernah cakap kat Emir, Abah ready untuk memberi tanggungjawab pada Emir. Dia nekat, sejenis yang kalau nak tu nak je. Usaha sampai dapat, and he's very soft spoken. Not enough words to express. I cannot put exactly what it is, but I think the qualities I see who I want to be the mother to my children. So I think that's very important to me, and I found that qualities in her lah. Jaga hati, jaga diri, jaga rumah tangga masing-masing. Banyakkan bersabar dan sentiasa bertolak ansur dalam perkahwinan. Semoga Emir dan Amirah kekal bahagia ke jannah. Bila dengar balik rupanya dekat nama Emir dan Amirah. Kan macam terbalikkan saja sebutannya. Emir dan kalau tulis Jawi tu huruf-huruf samalah lebih kurang. Kan. Jadi kita memang tertarik dengan penceritaannya kerana dalam senyap saja telah pun bertemu dengan pasangan kehidupan. Kami mengharapkan dan mendoakan kebahagiaan Mira dan Emir sepanjang hayat dan pastinya untuk memberikan inspirasi kepada ramai lagi selepas ini. Mudah-mudahan. PJ ada pantun sikit ke? Nak itulah dia sebab hadiahkan kepada saya pasangan tertarik pengantin? dengan ungkapan Wan Emir di Twitternya yang letakkan hashtag arah mana syurga. Dan ramai yang memuji bahawa pemuda ini memang nampak terpelajar, dibesarkan dengan baik, berpendidikan tinggi dan kelihatan klasi. Itu mungkin tarikanlah beliau yang nampak wibawa lah sebagai seorang yang mungkin dah terbiasa dengan dibesarkan dengan ayahnya seorang ahli politik, ibunya berjuang di platform yang sama. Jadi terpelajar, lingkungan itu yang menjadikan dia mungkin wibawa dan mungkin juga tahu untuk sesuaikan diri dia ketika mungkin bersama dengan artis yang sangat popular. Betul. Jadi mungkin mudahlah untuk beliau membawa diri selepas ini. Kerana akan menjadi tumpuan lensa dan diberkatakan. Okey, kita beralih ke satu lagi cerita ini di bulan kebangsaan yang kita raikan ini. Dan minggu ni ataupun hari ini ceritanya sangat-sangat menarik. Mari kita bersama dalam segmen cerita bulan kebangsaan. Datuk Panglima pergi membajak ke tanah. Kita nak kongsi tentang kisah peristiwa berdarah Bukit Kepong sebenarnya. Dan kalau disebut Bukit Kepong, ramai lebih cenderung kepada Bukit Kepong tu nama filem. Barangkali pemahaman tentang peristiwa itu berlaku di Balai Polis Bukit Kepong itu tak ramai yang tahu sangat tentang kisahnya. Jadi Bukit Kepong adalah sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Muar, Johor. Dan pekan ini terkenal dengan peristiwa Bukit Kepong yang tragik pada 23 Februari 1950, 7 tahun sebelum negara mencapai kemerdekaan, sewaktu zaman darurat di Tanah Melayu. Dan Balai Polis Bukit Kepong ini diserang oleh segerombolan 180 komunis. Wow. Bayangkan, di Kepong dah diserang secara rupa. mengejut. Dan dalam kejadian tersebut 25 anggota polis berjuang habis-habisan sehingga ke titisan darah terakhir dan begitu ramai sekali yang gugur. 2 orang isteri anggota polis Merin turut mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka terkorban dan mereka terus bertempur bersama-sama anggota lain selain kehabisan peluru. Dan dalam kejadian ini 19 orang polis dan hampir 40 orang komunis, kira-kira 40 komunis terkorban dan turut terbunuh dan 4 ahli keluarga anggota polis, isteri dan juga anak-anak serta 2 orang awam. Kalau anda baca penkisahan lebih teliti, yang terbunuh, yang gugur ini bukan hanya terbunuh disebabkan tembakan, tetapi juga apabila balai itu dibakar. Jadi mereka terkorban di dalam keadaan yang begitu mengerikan sekali. Dan kalau kita macam membuat rujukan semula, kita memahami bagaimana intipati tragedi ini berlaku kan. Walaupun serangan pengganas itu berlaku di sana, apa yang kita ingin tekankan adalah paling diingati, peristiwa Bukit Kepong ini paling diingati kerana ia bukan sahaja memaparkan perjuangan kita untuk melawan dengan komunis dan pengganas pada ketika itu, tetapi seluruh
daya keluarga juga yang bersatu menunjukkan perpaduan untuk saling memberikan perlindungan kepada sama sendiri. Itu yang menjadi intipati yang boleh kita bawa sehingga ke hari ini. Bukan kita melihat saja frontliners barisan hadapan berjuang, tetapi kita juga memainkan peranan. Betul. Dan untuk mengabadikan kisah berdarah ini, kisah tragik ini dan memberikan iktibar kepada rakyat Malaysia pada umumnya, pada tahun 1981 telah pun dihasilkan filem Bukit Kepong yang sangat mengesan bagi saya dan juga barangkali Fitri pun kalau pernah tengok. Sebab filem ni sayangnya tidak dibuat versi moden. Mungkin dari segi perspektif zaman dulu mungkin berbeza. Mungkin dengan zaman sekarang yang mungkin pelakon-pelakon yang mungkin kita nampak lebih relate dengan generasi muda. Sebab dah pun berusia 39 tahun filem ini. Diarahkan oleh James Samsudin dan dibintangi oleh dirinya sendiri, Rahim, Hussein Abu Hassan dan ramai lagi barisan pelakon yang hebat. Dan filem ini dilakukan berdasarkan fakta sejarah dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar. James Samsudin turut menemui bual penganas komunis yang menyerah diri selepas insiden serangan di Balai Polis berkenaan serta penduduk kampung Bukit Kepong. Dan malah filem ini memberi impak yang cukup hebat sehingga dinobatkan di Festival Filem Malaysia ketiga sebagai filem terbaik dan filem yang termahal dalam dekad 80-an dengan kos pembuatan sebanyak 1.3 juta ringgit. Dan saya kira dengan adanya teknologi terbaru zaman sekarang ini, dengan adanya pelbagai dana geran, apalah salahnya kalau filem ini dapat dibuat semula dengan lebih suntikan patriotik Tapi bagi saya sebab satu filem yang hebat sebab peristiwa bersejarah membuatkan filem ini menjadi filem yang bersejarah juga, bukan hanya dengan penganugerahannya. Tapi kalau anda menonton filem ini dan menghayatinya, terutama babak ini sangat memberikan kesan kepada saya apabila suaminya ditembak, kemudian isterinya juga ditembak dengan anak kecilnya dan kemudian apabila dijumpai kakaknya ni kata mak dan adik dah mati. Sampai sekarang masih lagi membekas kepada kita sebagai penonton. Sebab kalau kita baca pun memang sangat menyayati. Betul. Dan lebih menarik yang terkini, filem ini telah pun berjaya dihasilkan kembali dalam bentuk HD. Jadi penonton boleh menonton. Sekarang saya difahamkan di YouTube juga boleh menonton dalam versi yang lebih jelas. Dan tembakan-tembakan itu kemudian diisi kembali bunyinya untuk lebih meyakinkan. Sangat menarik. Itulah dia mungkin dengan sebab sekarang ini ramai perkara yang baru, mungkin mereka ada sudut pandang mereka sendiri untuk menterjemahkannya. Mungkin ada geran yang hebat katakan 10 juta dengan teknologi CGI ke apa. Jadi ini dapat menterjemahkan bahawa inilah satu keganasan yang tak dapat diterima akal. Sebab serangan itu pun berlaku pada awal pagi dan kalau melihat kepada situasi di Bukit Kepong tu, masyarakat Melayu yang mungkin ada polis yang mungkin nak ke sembahyang subuh, yang mungkin berjaga, mungkin bertahajud, tiba-tiba diserang dan ia ada elemen yang sangat menyentuh jiwa. Bukan hanya ditembak dan berperang saja, tapi implikasi kepada pemikiran kita. Yang selama ini mungkin menyanjung pengganas ke, dapat kita visualkan semula lah kalau ada peluang. Baik. Itulah dia. Itu ada filem ke informasi dan pasti kalau anda ingin mendapatkan feel yang lebih lanjut lagi, kita juga mempunyai galeri darurat Bukit Kepong yang dibina di tapak pertempuran tersebut untuk memperingati jasa mereka yang telah pun gugur semasa tragedi tersebut. Jadi anda boleh pergi ke sana bawa keluarga sendiri yang pastinya boleh memberikan anda tu pengalaman dan orang kata berada di lokasi itu sendiri untuk lagi memahami sejarah di negara kita. Baik, kita akan berehat seketika. Satu trivia ringkas. Anggota komunis dalam filem Bukit Kepong tu adalah anggota polis PDRM yang melakukan watak komunis. Yang melakonkan? Ya. Menarik kan? Menarik. Itulah dia. Okey, jangan lupa kalau ada kesempatan menonton filem Bukit Kepong ini. Kita nak berehat seketika, selepas ni nak bercerita tentang suatu istilah yang dipanggil tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk. Ya, dan bahananya apabila rusuk kita tertumbuk ataupun kita menumbuk rusuk orang. Nak tahu apakah tumbuk rusuk? Teruskan menonton Malaysia hari ini. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan di segmen kali ini pastinya kita ingin mengetahui sebenarnya apakah mungkin barangkali cara ataupun perlunya kita memperkukuhkan lagi integriti di kalangan kita dalam negara kita sendiri. Kerana saban tahun ataupun beberapa tahun lepas kita mendengarkan begitu banyak kes yang membabitkan kes rasuah, kes percamanan dan sebagainya. Di hari ini kita memilih untuk mempertengahkan situasi ini dan bagaimana sebenarnya kita melihat antara sudut lain
yang boleh kita lihat supaya untuk memastikan integriti kita sesama sendiri. Ya, tu kita nak faham ke tu istilah tumbuk lusuk tu maksudnya apa kan? Tentang rasuah ini. Dan dalam tempoh 6 bulan ini kerajaan telah meletakkan beberapa asas penting yang akan menjadi hala tuju kerajaan untuk tempoh masa akan datang. Dan antara 10 perkara asas ni yang ditekankan oleh Perdana Menteri dalam konvensyen setengah tahun Pentadbiran Perikatan Nasional pada 1 September lalu ialah Kerajaan Perikatan Nasional akan meneruskan komitmen kepada usaha membantras rasuah menerusi pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional, dan selain itu usaha-usaha reformasi institusi akan dilaksanakan demi mewujudkan sebuah pentadbiran yang kompeten, telus dan berintegriti. Dan ini prinsip yang amat penting dan harus dilaksanakan, diberi penekanan sehingga wujud anti rasuah negara yang dilancarkan pada tahun yang lalu. Dan pastinya antara inisiatif kerajaan untuk memperkukuhkan accountability dan integriti termasuk pembangkang adalah melalui pengisytiharan harta dalam tempoh 3 bulan dari tarikh mengangkat sumpah. Pengisytiharan harta termasuk suami atau isteri, anak dan pemegang amanah saham dalam akaun berkanun. Dipastinya antara yang telah dilaporkan penjawat awam antara golongan yang terjerumus dalam budaya rasuah. Dan ini menjadi salah satu yang kita ingin tekankan. Saya rasa ini satu inisiatif yang memerlukan semua untuk pastinya bergabung menunjukkan usaha kita, bukan sahaja pihak kerajaan, untuk memastikan kita punya integriti tersendiri yang tersemat dalam diri kita. Sebab kita bercakap tentang ini yang mengisytiharkan harta dan sebagainya, golongan pemimpin kan, ahli politik dan sebagainya, tapi yang di belakang tu bagaimana pula, sejauh mana kita dapat menjaga accountability dan juga integriti. Hari ini kita nak ambil ibrah daripada peristiwa yang telah melanda seorang individu yang mempunyai tugas dan tanggungjawab besar dalam sistem perundangan negara, kemudian juga terpengaruh, dan perkongsian ini diharapkan anda dapat dengar betul-betul dan menjadi iktibar bahawa tumbuk lusuk ni bukan sesuatu yang dalam jangka masa panjang memberikan kita kebaikan. Betul. Kan? Kita perkenalkan tetamu. Kita akan bersama dengan Encik Muhammad Firdaus Ramlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi beri peluang untuk saya hadir pada hari ini. Okay, terima kasih banyak sudi juga bersama dengan kami. Dan untuk makluman para penonton sekarang ini, Encik Firdaus bertugas sebagai ataupun berkerjaya sebagai penceramah. Dan pastinya ini antara perkara yang dikongsikanlah. Betul. Dan Encik Firdaus Ramlan sendiri pernah dihukum penjara 3 tahun pada tahun 2012 dan atas 2 pertuduhan dan sebagainya. Jadi mungkin kita hari ini ingin mempertengahkan dan memahami bagaimana pengalaman tersebut telah pun mengubah Encik Firdaus dari dalamnya dan bagaimana ia memberikan impak sehingga ke hari ini, bukan sahaja pada diri sendiri, pada ramai lagi yang menyertai Encik Firdaus dalam ceramah dan sebagainya. Mungkin permulaannya kita nak memahami detik permulaan ketika terjerumus itu. Mungkin boleh dikongsikan pada awal permulaannya bagaimana seseorang itu difahamkan Encik Firdaus mempunyai mungkin didikan keluarga yang cukup tinggi, integriti yang cukup tinggi bersama dengan satu unit keluarga yang memberikan sokongan. Tapi apakah menjadi detik perubahan tersebut? Permulaannya. Baik, sebagai latar belakang. Saya merupakan seorang bekas magistrate yang pernah bertugas di beberapa buah mahkamah, iaitu di Mahkamah Magistrate Gua Musang, Mahkamah Magistrate Machang dan juga Kuala Krai. So pada tahun 2009, 11 bulan 10 tahun 2009, saya telah ditahan dan ditangkap oleh pihak SPRM. Bukan sekadar ditangkap, tapi saya telah direman selama 2 hari. Selepas itu saya telah dituduh di Mahkamah Session Kota Baru di atas 2 pertuduhan, iaitu kesalahannya di bawah Seksyen 16 dan juga di bawah Seksyen 17 Akta SPRM tahun 2009. Kesalahannya meminta dengan jumlah nilai berjumlah hanya RM5,000 sahaja. RM5,000 sahaja itu meminta dan juga menerima di bawah Seksyen 17 dengan jumlah RM3,000 sahaja. Bukan persoalan nilai banyak atau sikit, tapi kesannya. Baik. Selepas dituduh, saya dituduh di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan. Saya disabitkan bersalah di akhir kes pembelaan. Kemudian saya diberikan peluang untuk merayu ke mahkamah yang lebih tinggi. Saya merayu ke Mahkamah Tinggi Kota Baru. Jadi yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi menolak rayuan saya. Jadi menolak rayuan saya masih lagi ada satu lagi peringkat peluang di Mahkamah Rayuan.
So pada 22 bulan 10, 22 bulan 10 2012 itu tarikh di mana 3 orang panel yang bersidang di Mahkamah Rayuan sebelat suara menolak rayuan saya. Jadi keputusan Hakim Mahkamah Session dikekalkan. Sabitan dan juga daripada segi hukuman juga dikekalkan, iaitu saya telah dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun bagi setiap pertuduhan. So saya ada 2 pertuduhan, 2 count of charges, 2 pertuduhan. Saya kena dihukum dengan hukuman penjara 3 tahun bagi setiap pertuduhan. So sepatutnya 6 tahun, tapi apabila menjatuhkan hukuman penjara oleh Hakim Mahkamah Session, memerintahkan hukuman penjara saya berjalan secara serentak, concurrent. So maksudnya 3 dimasukkan ke dalam 3, so hanya 3 tahun sahaja. Baik. Kemudian selain daripada penjara, saya kena denda dengan jumlah denda berjumlah RM40,000. RM40,000 bagi kedua-dua pertuduhan in total. Sebab untuk makluman penonton dan juga Eli dan juga Sofia, rasuah ini membawa kepada hukuman denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 yang mana lagi tinggi. Dan wajib dikenakan dengan penjara. Penjara dahulu, penjara maksimum 20 tahun, tidak ada minima. Denda 5 kali ganda nilai suapan itu RM10,000 yang mana lagi tinggi. Baik. Itu hukumannya yang diputuskan oleh mahkamah. Tapi bila masuk ke dalam penjara 22 bulan 10, setelah mendapat remittance 1 tahun ditolak daripada jumlah 3 tahun. Jadi saya hanya duduk dalam penjara sebenarnya 1 tahun, 7 bulan, 4 hari, 10 jam. Saya dibebaskan atas parol. Tapi bila tanya permulaan, kenapa bermula? Saya SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Yan Kedah. Jadi peringkat awal lagi, saya nak kongsikan di sini, kenapa saya bermula. The most important part dia adalah ketika bergelar sebagai seorang pejabat awam, menjawat jawatan sebagai seorang magistrat, saya lalai alpa dengan perintah yang paling agung, iaitu solat. As a Muslim, ini yang paling hak, yang paling highest rankingnya. So di sini kesilapan saya gagal, saya alpa, menyebabkan saya hanyut, ini puncanya. Ini satu pengkisahan yang sangat unik sebab berlatar belakangkan pendidikan agama. Kemudian yang lebih membuatkan kita terkejut, Encik Firdaus bekerja sebagai pejabat awam bukan sebagai kaki tangan di pejabat, tapi ini yang menjalankan proses pengadilan sebagai magistrat. Betul. Saya pernah menjatuhkan hukuman. Saya pernah di atas. Saya pernah menjatuhkan hukuman penjara, denda, sebab watan, tapi tiba-tiba roda itu berputar. Maknanya dan kena pada diri sendiri. Kena pada diri sendiri. Tahu tentang proses, tahu tentang akta yang ada, tahu tentang undang-undang. Bagaimana tak kala situasi itu berlaku sebagai yang meminta itu boleh tergerak untuk meminta, walhal ilmu tentang bukan sahaja ilmu agama tapi tentang undang-undang juga ada dimiliki. Saya legal officer ketika itu. Saya pegawai kehakiman di mahkamah, pegawai undang-undang di mahkamah. Jadi kenapa? Persoalannya tahu dan sedar. Tahu dan sedar dua perkara yang cukup berbeza. Tahu di sini, sedar di sini. Saya tahu rasa salah. Even penonton semua, even anak-anak kita pun tahu rasuah itu salah. Tetapi saya tak sedar. Bila saya sedar? Bila mana saya sedar? Bila seorang pegawai SPRM berada dalam kereta saya, berada di sebelah kiri kereta, dan apabila duang berikat dengan getah berjumlah RM3,000, dia letakkan di poket pintu kereta sebelah pemandu. Di situ detik pertama aku telah menjerumuskan diri aku kepada satu jalan yang cukup menjahanamkan masa depan aku. Sebelum ditangkap, sebelum dikesan dua pertuduhan itu, sebelum itu adakah telah pun lama dilakukan kegiatan seperti ini itu? Bukan yang dituduh 2. Ini bukan jawapan dia. Ini bukan kesalahan yang pertama. Saya sebut banyak kesalahan. So saya yakin, saya percaya boleh faham, boleh dapat mesejnya. Ini bukan kesalahan yang pertama, tapi alhamdulillah at the age of 26. 26 tahun Allah bagikan satu noktah dalam kehidupan saya. Sekurang-kurangnya ketika saya ditangkap oleh pihak SPRM, anak saya masih lagi dalam perut isteri saya, dalam kandungan perut isteri saya. Bukan dalam perut saya.
Tapi dalam perut isteri saya, alhamdulillah. So apabila anak saya lahir, 1 titik susu formula pun saya tak beli daripada duit haram rasuah ini untuk sumbat masuk ke dalam mulut anak saya. Itu rahmat berkat yang paling besar dalam diri saya, alhamdulillah. Apa peristiwa yang mengubah Cik Firdaus tak kala menjalani hukuman itu? Baik. Saya mula masuk penjara 22 bulan 10. 22 bulan 10 saya dipenjarakan. Saya memulakan journey saya di Blok Insaf. Nampak? Dalam penjara cukup menginsafkan. Nama blok pun Insaf. Baik, di penjara utama Kajang. Sebelah Blok Insaf tu ada Blok Tawakal. So bila saya ditempatkan di Blok Insaf, the first day saya masuk, ada wan banduan, ada wan penghuni lah. Kita sebut dengan nama penghuni, lebih manis lagi kita sebut. Baik, ada wan penghuni datang berjumpa kepada saya dan dia kata, engkau dulu menjatuhkan hukuman, sekarang kau masuk dalam penjara. Kau rasalah sendiri. Itu the first day. The first day saya masuk, saya jejak kaki di situ. Dan itulah kata-kata yang sikit sebanyak menyentap jiwa dan raga saya. Dan kena faham situasi penpenjaraan. Dalam penjara, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, confirm tembok atau dinding. Tembok dinding tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap. Kita marah, kita maki, kita sepak dia. Dia tak boleh react balik atas perbuatan kita. Tapi khususnya para penonton dan juga Eli dan juga Sofia, paling masalah di sini di luar tembok. Dalam tembok saya buat, saya tanggung. Itu adil bagi saya. Tapi adilkah keluarga saya yang menanggung perbuatan saya? Sebab di luar tembok, keluarga saya menghadap masyarakat. Masyarakat boleh keji, masyarakat boleh hina. Itu lagi penting. Encik Firdaus sebutkan keluarga bila di luar tembok itu, bagaimana kita teruskan disiplin kita. Tapi sebelum Encik Firdaus memasuki atau menjalani hukuman, sebelum itu, semasa penentuan itu terjadinya sesuatu tragedi ataupun sesuatu yang berkaitan dengan ibu dan sebagainya. Mungkin itu, adakah itu menjadi detik permulaan rasa kesedaran itu ke? Macam mana? Okey, dia banyak rentetan. Sebab saya kata, sebab saya dalam ceramah saya sering memulakan dengan madah. Saya kata, saya penglipur lara, saya datang ke sini kali pertama. Datang ke sini bukan saja-saja tapi ada cerita. Ceritanya pula bukan cerita omong-omong kosong sahaja, tapi ceritanya daripada kesan sengsara. Saya rayu tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, silalah jangan bermula dengan langkah. Ambillah pedoman belaka. Sebab sering saya kata, tak kena, tak apa. Boleh jalan mendabik dada, berkepak-kepak di udara. Tapi ingat, andai tersunggung kerana tumbuk rusuk ini, tumbuk rusuk ini simpulan bahasa kepada rasuah. Andai tersunggung kerana tumbuk rusuk ini kesannya merana, terutama sekali kepada keluarga. Saya ditangkap, being arrested by SPRM, by MACC, 11 bulan 10 tahun 2009. Apa yang saya terpaksa tanggung? Saya menerima aib. Tak apa, alhamdulillah. Sebabnya, saya buat, saya tanggung. Tapi keluarga saya, arwah ibu saya buat kuih PLKN. So nak buat kuih, kita pakai tepung. Ada sesetengah kedai runcit di Kuala Nerang, Kedah, kampung saya, yang tak mahu jual tepung kepada ibu saya di atas alasan kerana saya ditahan dengan kesalahan rasuah. Apa hubung kait tepung dengan kes saya? Saya bukan buat kesalahan menyeludup tepung. Bukan kerana kesalahan membuat tepung palsu, tapi nampak hubung kaitnya. Dan sebelum lagi saya masuk, ketika itu di peringkat Mahkamah Tinggi Kota Baru, 14 days, 14 hari sebelum Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan. So hujah-hujah telah dikemukakan secara bertulis. So ini tarikh untuk keputusan. Within 14 days, saya mendapat satu panggilan telefon daripada kampung memaklumkan mak, adik, ayah 3 serentak meninggal dunia. Dan salah seorang totally 100% burn. Ini kesan yang maha besar. Itu ralat dalam hidup saya. Saya terus ke Hospital Tapah. Sebab kemalangan berlaku atas highway. Plus berdekatan dengan Tapah. So ketiga jenazah dibawa ke Tapah. Apabila membuat pengecaman jenazah ibu dalam keadaan yang begitu menyayat hati. Tak lain tak bukan saya peluk, saya hak. Dan saya ucapkan maaf. Any words tak keluar daripada perkataan, daripada mulut saya, kecuali sebutan perkataan maaf. Sebab ralatnya 3 tahun as a magistrate bertugas sebagai seorang pegawai kehakiman. Without fail,
saya hantar belanja kepada keluarga. Tapi actually duit yang saya hantar daripada duit tumbuk rusuk. Okey. So please. Peristiwa ini cukup membekas kepada Firdaus ya, kerana dia membaikkan keluarga orang tersayang ya, bukan hanya tentang tepung tu, tak nak cerita tentang tepung, tapi kemalangan yang dirasai dialami ini. Okey, sebagai penceramah tentang perkara tumbuk rusuk ni, mungkin ada di luar sana yang tidak mengalami kisah-kisah tragik ini. Jadi bagaimana nak mencetuskan kesedaran kepada mereka? Takkan nak tunggu keluarga kita menjadi mangsa keadaan ataupun yang ada yang melihat sebagai balasan Tuhan dan sebagainya, baru nak sedar. Bagaimana untuk memastikan ini suatu kesalahan, sama ada bala turun tak turun, ini adalah satu kesalahan. Baik. Ya. Kita kena menerapkan nilai-nilai punca. Kita kena make public known, tahu berkenaan dengan bagaimana rasuah ini boleh berlaku. Dia banyak teori, banyak falsafah. Tapi kita kena tengok punca dan sikit sebanyak kita kena tengok juga kesan. Apa yang berlaku rasuah ini. Bukan hanya sekadar penjara dan juga denda. Dalam akta hanya sebut penjara dan denda. Tapi hakikat realitinya, rasuah ini memberi kesan yang maha besar di sebalik daripada itu. Dalam bentuk kehidupan, it's ruined life. Keseluruhan hidup hancur. Sijil ijazah sarjana muda undang-undang kepujian UiTM Shah Alam tidak sah diperlakukan within the territory of Malaysia. Itu kesannya. Nampak? Kat mana saya nak kemukakan sijil saya? Sama ada kerajaan memang tak boleh. Sama ada private pun ada declaration yang mengatakan tak pernah disabitkan dengan sebarang kesalahan jenayah. So itu memberi impak yang cukup besar. So public kena tahu perkara ni. Bukan sekadar highlightkan denda dan juga penjara. Betul. Yes. Okey. Kita betul-betul menghargai Encik Firdaus sendiri sudi untuk berkongsikan, kerana pastinya impak implikasi terdahulu itu dibawa sehingga ke hari ini. Dan kita kena faham bahawa tindakan tumbuk rusuk ini adalah bukan sekali sahaja, 2 kali, tetapi rentetan, orang kata chain effect-nya bukan kat kita sahaja tapi keluarga juga. Kita ucapkan terima kasih Encik Firdaus kerana sudi meluangkan perkongsian ini. Semoga terus menyampaikan kepada orang awam. Macam mana mereka kalau misalkan nak jemput Cik Firdaus, boleh hubungi? Okey, boleh add atau yang lebih mudah boleh add Facebook saya. Page saya nama Tumbuk Rusuk. Okey. Tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk. Senang nak cari. Straight to the point. Tumbuk rusuk, yes. Rasa macam masa yang kita ada ni sangat-sangat singkat, dan pastinya kalau dapat berdepan dan mendengar sendiri daripada Cik Firdaus, pastinya memberikan kesan kepada kita semua. Terima kasih sudi bersama kami hari ini. Ya, semoga mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Ini dia laman Facebooknya, Tumbuk Rusuk. Pengajaran buat kita semua. Ialah masa nak meminta dan menerima tu barangkali tidak ada kesedaran walaupun ada pengetahuan. InsyaAllah bulan 9 akan ada sebuah buku mengisahkan kisah tumbuk rusuk dan perkisahan dari televisi akan keluar. Itu yang sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi. Nak berehat seketika, Sofia? Kita akan berehat seketika. Kembali kita akan bersama dengan Fatih Raya untuk perkongsian seterusnya. Jangan ke mana, teruskan menonton Malaysia hari ini. Terima kasih. Baik, kembali di MHI, anda masih lagi menyaksikan hamparan ilmu pagi ini, dan kita nak bersama untuk melihat bagaimana MMU mampu untuk memberikan landscape berbeza kepada dunia pendidikan tanah air. Dan untuk itu saya akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Sun yang merupakan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Multimedia MMU. Dan terima kasih kepada Datuk bersama kita untuk pagi ini. Terima kasih. Dan juga tahniah atas pelantikan. Ini dah masuk bulan kedua ya? Baru sebulan 4 hari lah ini. Sebulan 4 hari. Baik, pastinya dengan pelantikan ini akan memberikan lagi inspirasi kepada Datuk sendiri untuk mengangkat MMU sebagai institusi yang berteraskan IT, yang terkemuka, yang dihormati, yang dikagumi. Apa wawasan Datuk dalam isu ini? Sebenarnya bukan mudah untuk saya, insan kerdil macam saya ini, nak mengisi jawatan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif sebuah universiti yang sudah lama ditubuhkan. Sebuah universiti yang antara yang mempelopori pendidikan swasta di tanah air.
Jadi banyak perkara-perkara yang telah pun established di MMU dan apa yang saya perlu buat sekarang ini adalah untuk meneruskan legasi itu dan memastikan bahawa MMU ini akan terus kekal relevan terutamanya dalam era industri digital sekarang ini, revolusi digital. Dan apa yang saya ingin tekankan ialah bagaimana nak mendekatkan lagi universiti multimedia ini kepada masyarakat. Dan difahamkan ada sesi pemilihan untuk September. Ya. Oh ya, selama ini Universiti Multimedia kita tawarkan program-program dalam bulan April, Julai dan November. Jadi buat pertama kalinya untuk tahun ini kami buka pengambilan untuk sesi September bagi memberi peluang kepada para pelajar yang berminat dalam bidang ICT ini untuk mereka melanjutkan pengajian mereka di MMU. Dan sekarang ini dalam kesan daripada pandemik COVID ini, saya pasti ramai yang masih mencari-cari peluang untuk melanjutkan pengajian mereka. Dan kerana itu kami berpandangan bahawa kita nak buka satu peluang dalam bulan September ini bagi memberi akses kepada para pelajar yang berminat untuk mereka melanjutkan pengajian di Universiti Multimedia. Di samping kita akan juga buka pengambilan seterusnya pada bulan November nanti. Itu dia. Ada mungkin kemungkinan kursus-kursus baru ditawarkan sebab ialah mungkin zaman dah pun berubah kan, berevolusi. Jadi pastinya ada perubahan yang akan dilakukan. Ada beberapa program-program baru yang memang sedang dalam proses untuk ditawarkan. Contohnya program ijazah sarjana muda cyber security yang kita akan mula tawarkan pada bulan September dan November ini. Di samping itu pada bulan November nanti akan ditawarkan program diploma kejuruteraan mekanikal dan juga sarjana dalam bidang komunikasi yang akan mula ditawarkan pada bulan November. Dan tahun depan pada bulan April, untuk pengambilan April tahun depan, kita akan tawarkan program diploma dalam bidang sinematografi dan juga kita ada satu lagi program diploma dalam digital creative production yang akan kita tawarkan di fakulti creative arts kita ya, di cinematic arts kita di MMU lah. Ya, mungkin Datuk ada nak kongsikan tentang bantuan kewangan ataupun beasiswa untuk mereka yang layak. Di MMU kita membantu para pelajar kita dengan adanya yayasan Universiti Multimedia ataupun YAM yang memang bertanggungjawab untuk membantu para pelajar yang memerlukan bantuan. Di samping itu kita juga bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti PTPTN, MARA dan juga JPA yang juga memberi pinjaman pelajaran kepada para pelajar di MMU. Dan ada beberapa syarikat tempatan dan antarabangsa yang juga menawarkan bantuan keuangan seperti ZTE dan Huawei yang menawarkan bantuan keuangan lah kepada pelajar yang memerlukan. Ya, Datuk berwawasan dalam usaha untuk melibatkan MMU ini dengan industri supaya graduan ini yang berkualiti, keboleh pasaran yang tinggi. Jadi pastinya persediaan ke arah itu yang menjanjikan mereka ini yakin MMU ini pusat terbaik untuk membentuk graduan yang berkualiti. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, kita banyak memerlukan kemahiran-kemahiran dalam bidang-bidang baru yang berkaitan dengan ICT dan sebagainya. Dan MMU sebagai sebuah universiti milik Telekom Malaysia, sudah semestinya universiti ini membangunkan program-program yang relevan kepada hasrat kita untuk membina ekonomi digital dan seterusnya menyokong aspirasi digital Malaysia. Jadi semua program-program yang ditawarkan oleh MMU adalah program-program yang berpaksikan kepada kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam bidang-bidang berkenaan untuk menyokong aspirasi digital Malaysia itu dan supaya akhirnya para pelajar kita akan dapat berjaya untuk memberikan khidmat terbaik dalam dunia yang mencabar inilah. Ya, jadi MMU membuka pintu ya September ini untuk masuk ke gelanggang ataupun ke kampus ini. Jadi Datuk mungkin dapat dikongsikan website ataupun nombor-nombor yang dapat mereka hubungi untuk permohonan. Di website MMU ialah www.mmu.edu.my ataupun boleh menghubungi MMU di talian 013-6133-144 untuk kampus Cyberjaya. Dan untuk kampus Melaka kita boleh menghubungi kita melalui 06
02-252-3298. Jadi ada 2 kampus MMU, satu di Cyberjaya dan satu lagi di Melaka. Ya, pastinya Datuk tak sabar untuk memberikan perubahan dan juga untuk mengangkaskan lagi MMU. Kelepas ini ada iklan yang lebih hebat akan muncul bersama MMU. Iklan itu dalam pemikiran dan kita sebenarnya di MMU ni banyak alumni MMU yang sudah pun berjaya dan kalau para pelajar ini berminat untuk mengikut jejak langkah seperti Usama Zaid yang merupakan pelopor ataupun pemilik studio yang menghasilkan Ejen Ali ataupun Nizam Razak dengan boy-boynya, mereka datanglah dan sertailah keluarga MMU bagi akhirnya mereka juga nanti satu masa nanti akan menjadi permata dunia yang bersinar seperti mana alumni-alumni mereka itu semualah. Itu dia, bersinar MMU untuk menarik perhatian dan juga membangunkan negara. Terima kasih yang tak terhingga untuk Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Sood, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Universiti Multimedia MMU yang sentiasa yakin ceria memberikan inspirasi pagi untuk anda semua. Terima kasih. Datuk. Okey, nanti kita bersama pula dengan perkongsian artis untuk hari ini. Dan yang paling penting hari Jumaat kita merancang segenap strategi untuk memberikan ilmu dan perkara yang bermanfaat. Jumpa selepas ini di MHI. Okey. 1, 2, 3. On tak on, laju ku laju. Hari-hari baru pacu ku pacu. You dan wasuku ku garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. You dan wasuku ku. Memang loko, suka besar ke brembo. Ini barang super jumbo. Hidup ini ada moto. Mesin abang loko, break aku kan tersado. Tunggu aku bawah kondo, jalan-jalan tayang moto. Bukan kaleng-kaleng, aku kena kering. Emosi tak mau feeling, Cikaru jangan boring. Bukan kaleng-kaleng, boring jom pusing-pusing. TTS naik genting, kita berdua dating. Laju ku laju, hari-hari baru pacu ku pacu. You dan wasuku ku garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. You dan wasuku ku. Kita berdua dating. Laju ku laju. Hari-hari baru pacu ku pacu. You dan wasuku ku garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. On tak on. Bukan kaleng-kaleng, jiwaku kena kering. Emosi tak mau feeling, Cikaru jangan boring. Bukan kaleng-kaleng, boring jom pusing-pusing. TTS naik genting, kita berdua dating. Laju ku laju, hari-hari baru pacu ku pacu. You dan wasuku ku garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. You dan wasuku ku. Kita berdua dating. Laju ku laju, hari-hari baru pacu ku pacu. Okay. You dan wasuku. That's right. Garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. Señorita, mamacita, marga hati satu semesta. Melurai baru ronda-ronda. Lama-lama dengan longga-longga. Ikut saja kata baby, boleh sama-sama nanti. Jangan baby jawab suku janji, bawa baby ke mana mau pergi. Mana-mana boleh lagi, selagi kita satu hati. Laju ku laju, hari-hari baru pacu ku pacu. You dan wasuku ku garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. You dan wasuku ku. Laju ku laju, hari-hari baru pacu ku pacu. You dan wasuku ku garu ku garu. Hari-hari baru hidup haru biru. You dan wasuku ku. Gang. On tak on. On tak on. Baby Shima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Sihat? Alhamdulillah. Cergas lagi pagi ni. Ringan sikit. Cergas. Ringan. Sekarang saya segan nak duduk sebelah Kat. Dia macam mana boleh bergabung berdua? Dia macam
sebenarnya lagu ni dia satu impian seorang lelaki yang mengidamkan dia kira poyo lah. Dia nak motor Waisuku. Lepas tu dia nak artis. Sebagai dia punya pembonceng kan. Dia nak bonceng dia. Lepas tu tiba seru. Baby Shima muncul. Itu yang jadi. Itu jadi video mengikut presiden. Lagu ni mengikut Baby Shima ke ataupun buat dulu? Buat dulu. Sebenarnya lagu ni dulu cerita pasal Waisuku dulu kan kecoh sangat. So dia berdasarkan cerita tu. Bila Baby Shima ada, kita tukar sikit lirik dia, kita buat ni. Nanti original version dia lain juga. Bila Kak Farish approach Baby Shima awal-awal tu nak buat kolaborasi ni, macam mana? First time Shima rasa, sudi ke Abang Kat join dengan Shima ni? Apa tak nak? Patut Shima jadi tu kan, sebab Abang dah lama kan dalam industri. Jadi Shima rasa macam terus je lah sebab Abang sudi untuk berduet dengan Shima lah. So Alhamdulillah Shima bersyukur dan Alhamdulillah semuanya lancar. Sesuai lah dengan jiwa. Sesuai. Dia dulu, kita judge dia dalam program K-pop dulu. So macam, ni tiba-tiba jadi rakan duet kan. Rasa macam muda pula. Kat, banyak projek kalau kolaborasi je mesti menjadi. InsyaAllah. Dia ada formula tertentu ke yang... Dia jadi tak jadi tu apa buat je. Gamble lah. Gamble je. Sebab sekarang ni selagi saya nak buat, saya buat. Buat. Tapi ini Kat buat ni atas nama Papa Jahat. Papa Jahat ni dia macam Kat cuba nak dapatkan genre komedi yang macam Sai, Ganam, macam Pineapple Pie. So Kat nak buat benda tu. Kat cuba nak asingkan. Tu sebab tak nak pakai Kat Faris. Sebab Kat Faris dengan Rough Edge. Lepas tu ada satu lagi Pujangga pula emosi. Fabulous Cat. For this one, pakai Papa Jahat. Dia duet dengan perempuan je. Tapi dia jadi satu brand ya. Papa Jahat tu image ni macam sesuai ni. Jadi macam mana penerimaan sekarang ni? Dah dilancarkan MV kan? MV dah lancar. Tapi bagi saya first time lah dapat video seorang yang dengan Baby Shima kan. So rasa dia punya pick up tu tinggi kan. Rasa best. Lepas tu tengok komen kan. Macam ini orang komen kan. Ada komen negatif, ada komen kan. So basically macam wow. Rasa kita punya zaman dulu tak ada YouTube ni semua kan. Nak tahu jual album pun kena tertunggu kan. Lepas tu saya tanya, kalau komen ni kena jawab apa? Tak payah bang, tak payah. Saya tanya Shima tak payah. Jangan layan. Nanti abang emosi. Tapi macam mana orang menerima tak imej Papa Jahat ni ataupun genre lagu ni? Standard. Yang terima tu mungkin best saya lah. Yang tak terima tu orang budak-budak baru ni mungkin cakap, siapa lelaki misai dalam ni kan? Dalam tu misai macam mana kan dalam video kan? Ini lentik terus kan. So bagi saya melalui satu fasa yang dinamakan ada netizen. Selama hari ni saya dengan Rough Edge semua tak wujud lagi. Dia bawang-bawang people kan. Media sosial kan. Dulu bawang pun bukan macam ni. Ini bawang putih, bawang Holland, bawang segala-gala jenis bawang ada. Bawang Holland Dia macam mana melayan? Kadang-kadang itulah tak terlayan kan? Saya tak layan lah. Memang tak layan. Bukan tak layan apa. Saya ambil benda tu. Okey, faham. Fahamkan apa yang orang nak. Bila dia cakap macam lagu ni kena macam ni. So kita terima benda tu dan kita buat kat konsep yang lain. Baby Shima. Sebab ini ada peminatnya dari seberang. Jadi barangkali itu yang hits membantu juga dari segi views. Macam mana? Macam bagi Shima, YouTube ni bukan hanya untuk di Malaysia je. Jadi semua boleh tengok juga. Jadi bagi Shima sedikit membantu. Tapi abang pun dah banyak juga followers dia. Abang pun dah lama dari Shima. Jadi Shima rasa abang lagi banyak membantulah dari segi viewers. Tapi nampak viewers dia Shima macam Kat lebih pada budak-budak motor. Budak-budak motor. Tapi ada budak-budak motor cakap, kenapa lagu Waisuku macam ni? Tunggu. Tunggu dia punya version yang dia punya sambungan dia tu. Ada. Sebab Shima dah beli Waisuku. Dia ada motor dia sendiri. Macam mana ni? Saya yang buat lagu ni pun tak ada lagi ni. Dia dah ada. Wow. Dia excited. Dalam muzik video ni siapa punya tu? Ini geng-geng kita orang daripada geng Tayar Besar dengan geng Tayar Kecil. Dia memang ada society. Tapi lagu macam ni susah kan kalau kita nak visualkan sebab dia perlukan kreativiti yang panjang kan? Ya, betul. Kan? Macam mana kita nak cerita pasal motor, kita nak cerita pasal konvoi, kita nak cerita pasal
Ni semua. So masuk dalam ni kita cerita pasal berangan. Habis cerita. Berangan tu pakai tuala di kepala je kan? Itu mimpi. Dia mimpi sebenarnya. Berangan tu. Berangan. Tapi Kat serius saya tak tahu, tak perasan ni awak kalau kita tak tahu ni. Bila tukar image sikit tu dah menjadi je kan sebenarnya. Ke Kat ada target lagi? Apa dia? Untuk image. Setakat sekarang ni dengan itulah cakap berbeza-beza image kan. So ada 3 konsep, tiga ni kena ada dia punya ni. Cuma dah dapat Papa Jahat tu memang video, kalau setiap video misal lentik tu kena ada. Nakal. Pinjam Wak Doyok. Senang tak bekerjasama dengan? Sangat senang dan abang ni suka buat lawak. Okey. Susah nak fokus. Susah nak fokus tapi macam kita tak boring lah bila macam syuting dengan abang, macam enjoy lah. Tapi lagu okey mungkin music video ni sebab berlakon gelak-gelak semua kan. Tapi rakaman ni kena ada keseriusannya kan walaupun lagu macam ni kan. Ya betul. Tapi dia serius macam mana pun tak. okey. Simon dah habis? Belum. Tapi dah habis lah. Itu kan. Sebab Simon ni dia datang pun happy dia buat TikTok dia. Saya terjebak TikTok pasal dia. Terjebak juga ni. Terjebak TikTok. Tanya. Dia memberi vibes yang baru. Ya. So kita nak wawarkan semua orang untuk tengoklah video ni. Semua update Shima. So update kita ada konvoi nanti. Kita ada 2. Okey, aktiviti berkaitan juga. Ada projek susulan lah ya. Tahniah kedua-duanya. Kita ucapkan all the best. Selamat berjaya. Pergi gempak meletup lagi lepas ni. Good to see you back lah. Thank you. Papa Jahat now. Betul lah dia. Saya boleh menari lagi ya. Betul lah dia. Ringan. Dua ni dapat inspirasi tadi. Inspirasi ni. Okey, dah sampai penghujung kita minggu ni. Terima kasih kerana meluangkan masa. Semoga memberikan manfaat kepada anda siaran kita hari ini. Dan tubuh rusuk ni bukan hanya memecahkan rusuk, malah memecahkan masa depan. Jumpa lagi selalu. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Bibi Syah nyanyi kan? Ya saya. Okey, silakan. Terima kasih. Terima kasih. Kan aku sudah bilang jangan dekati dulu. Kan aku sudah bilang ku sudah ada yang punya. Kan aku sudah bilang jangan menggoda-goda. Kan aku sudah bilang ku sudah ada yang punya. Kenapa sih kamu dekat-dekatiku? Kenapa sih kamu rayu-rayu aku? Aku eningnya eningnya cintaku cuma Aku eningnya eningnya tak mau cinta yang lain. Aku eningnya eningnya cintaku cuma Aku eningnya eningnya tak mau sayang yang lain. Kenapa sih kamu dekat-dekatiku? Kenapa sih kamu rayu-rayu aku? Aku eningnya eningnya cintaku cuma Aku eningnya eningnya tak mau cinta yang lain. Aku eningnya eningnya cintaku cuma Aku eningnya eningnya tak mau sayang yang lain. Aku eningnya eningnya cintaku cuma Aku eningnya eningnya tak mau sayang yang lain. Aku eningnya eningnya cintaku cuma